Itu dia. Assalamualaikum untuk semua. Sama-sama kami gosip ke betul bukan? Gosip tu sikit lah. Assalamualaikum, selamat pagi. Ucapkan buat semua penonton Malaysia. Hari ini bertemu kembali dalam MHI. Baik, tadi sikit kita paparkan video berkenaan dengan Fauziah Latif. Fauziah Latif, ya, seorang yang begitu baik hati, jelita, berbakat besar dan juga banyak lagu Fauziah Latif memberikan inspirasi dalam kehidupan. Tadi Inspirasi awak? Tadi lagu Tua Mengejar kita. Tua Mengejar. Sesuai dan awak. banyak lagu-lagu sebenarnya yang betul-betul kalau Fauziah Latif buat konsert kan memang akan orang ramai sebab peminat Fauziah Latif ni terlalu ramai. Gemersik vokal dia, kemudian macam-macam lah lagu tu disampaikan dengan jiwa sampai ke jiwa. Dan juga persembahan setiap kali beliau melakukan persembahan kan, pastinya itu sangat memukau lah kalau lagu-lagu yang rancak, menari dan sebagainya. Jadi nanti kita akan bawakan sikit perkembangan berkenaan dengan Fauziah Latif. Kita nak tahu juga apa cerita sekarang ni, dah lama kita tak dengar berkenaan dengan perkembangan industri seni beliau. Nanti kita bawakan sedikit perkembangan berkenaan bersama dengan Fauziah Latif. Sebelum tu kita nak beritahu juga hari ini kita bawakan juga berkenaan dengan RMK ke-12. Betul. Dan kita pun mahu melihat bagaimana kemiskinan dapat dibasmi dan juga apa peluang pekerjaan untuk yang dicipta dengan adanya tahun baru ini, pandemik yang semakin berkurangan, nak masuk ke fasa endemik dan tahun baru, apa gagasan yang perlu kita sediakan. Ini termasuklah tentang Bumi Putra, tentang ataupun golongan belia yang mahukan pekerjaan yang stabil untuk masa depan yang terbaik. Dan difahamkan juga RMK ke-12 ini sebenarnya World of Nation approach. Maknanya secara keseluruhanlah setiap individu, setiap masyarakat, sektor dan sebagainya yang lebih kita nak tahu bagaimana nanti untuk masa hadapan. Sebab kita sedia maklum bahawa pengangguran sekarang ni masih lagi dalam angka yang sangat besar, lebih daripada 700,000 yang menganggur. Dan kalau lihat setiap sektor tu setiap bulan ada penurunan kecuali sektor perkhidmatan yang menampakkan sedikit perubahan positif yang kecil. Jadi kita nak tahu bagaimana nanti sebab ramai lagi graduan-graduan yang tidak dapat bekerja kan. Bukan tak dapat bekerja, ada juga yang katakanlah dalam belajar 3 tahun separuh je dekat kampus, lain dalam talian. Macam mana untuk memastikan mereka ini betul-betul kompeten untuk masuk ke dalam industri? Apa mungkin ada skim yang khas untuk mereka? Kita bincangkan nanti juga sebab mungkin masa yang singkat ni kita nak gapai semua tak mampu. Tapi yang terasa macam mana supaya dapat yang menganggur ni dapat pekerjaan baru dan landscape berubah. Kalau dulu ada yang terpaksa jual itu, jual ini, tapi kita mahukan satu yang konsisten lah. Ada lapangan koridor yang manfaat untuk menjamin dalam konsep keluarga Malaysia. Betul. RMK ke-12 ini menyuntik pembaharuan. Jadi kita nak tahu nanti pembaharuan bagaimana supaya dapat membantu kita seluruh masyarakat rakyat Malaysia. Baik, kita nak teruskan kalau permulaan ini. Saya diberi peluang untuk jadi juri buat panel soalan Fauziah Latif kan, saya boleh insya-Allah. Boleh Ya. Okey. Kita terus bersama dengan Fauziah Latif secara maya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Itu dia Kak J. Kak J. Sihat ke? Alhamdulillah, baik. Itu dia. Itulah kena pakai speks pada tengok Fauziah Latif. Tua Mengejar. Okey, baik. Kak J, macam mana melihat Kak J telah membina satu empayan cukup hebat, album yang mendapat sambutan, trofi-trofi kemenangan yang pelbagai, koleksi Fauziah Latif masih disimpan oleh peminat fanatik daripada tahun 80-an, 90-an masih ada. Jadi sejumlah tarian, sejumlah penampilan tu diingati peminat. Macam mana Kak Cik melangkah sejauh ini dalam industri? Silakan. Alhamdulillah, Kak J, kita masih keep on tetap belajar juga. Ialah besok sesuatu baru lagi tu. Sekarang ni norma yang baru ni tu tetaplah orang kata kita jangan putus asa. Sabar and stick adapt dengan situasi sekarang. InsyaAllah apa yang kita harapkan, apa yang kita nak tetapkan ni, apa yang kita impikan tu semua kita tetap perjuang insyaAllah. Okey, kita tahu bahawa Fauziah Latif ni antara nama penyanyi yang besar, yang gah. Tapi setiap kali kita melihat, kalau di Google dan sebagainya, bila kita klik nombor Fauziah Latif tu, dia akan cerita, dia akan bermula mengatakan bahawa mula membuat persembahan konsert amal di Stadium Merdeka pada tahun 1987. Kemudian bakatnya dicongkil. Tapi kita nak dengar daripada Fauziah Latif sendiri. Sebenarnya macam mana bermulanya tu? Maknanya buat konsert amal baru dicongkil bakatnya ke? Sebegitulah, tetap
Itu permulaannya pada itu arwah ayah bersama Pak itu arwah Pak dia bawa Kak pergi audition untuk bertemu dengan yang Kak Ji sangat hormati sampai dari sekarang sampai bila-bila lah. Itu Abang Esatan patutnya pergi ke studio dia, tapi Abang Esatan tak ada di situ dan dia ada buat persembahan di Mimiland masa tu. Dan Kak Ji pergi di sana, lepas tu dia dapat berjumpa untuk pertama kali. Untuk pertama kali tu dia kata, dia nak jadi penyanyi. Dia punya untuk audition, tu ada konsert Hari Keluarga Emas kalau tak salah Kak Ji, dan di situlah Kak Ji buat persembahan itu dengan semua daripada Itu dia. Mungkin kami di sini ada sikit gangguan untuk mendengar suara Kak Ji. Ada gangguan teknikal sedikit. Putus-putus. putus. Putus-putus Dia tak Kak betul Ji. jelas. Tak apa, nanti kita akan cuba perbaiki. Namun, bila setiap kali melihat persembahan Fazil Latif, nampaknya dia tidak datang begitu saja. Nampaknya ada persediaan yang rapi dibuat dari segi koreografi tarian, pakaian, bermaksud sebelum muncul di pentas ataupun di satu konsert ke persembahan ke, bermaksud ada penelitian yang panjang. Seselektif mana seorang Fazil Latif dalam aspek ini? Kak Ji memang dari dulu arwah ayah tu memang sangat meningkatkan disiplin dan kita kena berusaha untuk berjaya. So dia memang tak benarkan Kak Ji orang kata jangan give up tu semua. Dia kena teruskan juga sebab dia pernah berpesan dahulu, sekali kita dalam dunia industri ni, music industri, kita tak boleh berbalik. So nak buat betul-betul. Okey, sekarang ni dalam nak tahu jugalah, nak dengar apa perkembangan terbaru Fazil Latif kan, dalam kita menghadapi suasana dalam pelang pemilihan negara ni lagi dengan pandemik ni lagi. Sedikit perkongsian perkembangan Fazil Latif. Alhamdulillah kalau kita lihat semalam tu, hari ni kita dapat bernafas. Alhamdulillah, syukur Allah. Harapan untuk hari kemudian itu semua insya-Allah tetap teruskan, dan juga sekarang kita berterima kasih kepada kerajaan. Kita sudah pun buat fasilitas untuk anak dalam seni dan slowly open up tetapi kita masih teruskan SOP dengan norma baru. Mudah-mudahan ini satu orang kata peningkatan yang baik untuk tak kira bukan saja dalam music industry, dalam dunia lakonan, dalam dunia hiburan, dan juga semua kerjaya di luar sana. Juga kepada student semua dan kita tetapkan dengan patuh SOP kita lah. Ini untuk bukan apa, untuk kan kita semua, untuk kita semua orang-orang yang sayang tu semua kan. Jadi lupa and hope that lagi kita perbaiki lagi bersama-sama insya-Allah. Baik. Okay. Kita sebenarnya ada buah tangan juga daripada peminat kan? Ya. Peminat nak berkongsi bagaimana indahnya seorang bintang Fazil Latif. Kita dengarkan bersama. Aku gembira menyaksikan kau beroleh kejayaan, dulu di kaki tangga, kini di menara.
Jangan kau lupa masa silammu dan mereka yang membantu, moga tak kau abaikan. Kau janjikan bahagia, namun kau hantui dengan gurauan berbisa. Kau janjikan setia, rapuhku berpegang untuk hidup bersamamu. Kembalilah. Setahun bersama, bak 1000 tahun tersiksa. Aku tidak sudi melihat dia lagi, walau dalam mimpi pun tidak ku ingini. Aku rela menjadi telaga yang layu daripada mekar. Itu dia. Wow. Kalau kita nak karaoke 2 hari ya untuk lagu Fazal Latif, nak habiskan semua album. Itu antara sebahagian daripada peminat Fazal Latif. Tapi saya rasa ada yang pelbagai usia kan. Maknanya Betul. generasi itu masih lagi mengenali Fazal Latif. Lagu-lagunya masih lagi menjadi pilihan. Lagu pilihan anda. Teratai layu di Tasik Madu. Okey. Baik, Kak J, okey, macam mana lagu apa yang paling susah dirakamkan kalau ikutkan kepada sejarah masuk studio ni? Masa tu dengan arwah Adana Buas pun ada. Kak Ji memang takut lagu tu. Adakah lagu Batas Menanti? Tetapi berkat kesabaran semua tim tu semua apa yang diterapkan ni kepada penghayatan dan Kak Ji cuba yang sebaik mungkin. Okey. Lagu apa tu Kak J? Batas Menanti ke? Atau lagu apa? Ya, Lagu, Lagu abang, apa? lagu Arwah Abang Di, lagu apa tu? Yang mana satu? banyak. Lagu dia terlalu banyak. Terlalu banyak. Dan semua lagu-lagu tu semua dia banyak memberi pengajaran kepada Kak Ji dari segi teknikal dan penghayatan. So kita dan segala jasa beliau, jasa arwah dan juga semua komposer yang pernah Kak Ji bekerjasama, memang Kak Ji sangat-sangat menghargainya sampai bila-bila sebab mereka semua sentiasa orang kata my inspiration. Inspirasi Kak Ji untuk terus berkarya seperti Allah izinkan tu, insya-Allah. Baik, tadi kita dah dengar ada 3 orang peminat, kira macam mewakili lah. Jadi kalau kita nak dengar sedikit, kalau Fazal Latif memberi sedikit nyanyian kepada peminat-peminat. Kami nak pilih lagu ke Kak J pilih sendiri? Kalau saya minta lagu Apa Sebenarnya. Apa sebenarnya? Okey, ataupun dia insan pertama yang bertata. Dia insan pertama yang ku cinta. Dia insan pernah membuatku bahagia. Dia yang mengajarku tentang arti rindu. Okey, itu dia. Kalau tengok lagu Fazal Latif, panjang. 100 lagu lebih, okey. Jadi Right, pasti itu dapat mengubat sedikit kerinduan lah para peminat untuk mendengar secara langsung kan. InsyaAllah nanti kalau kita ada rezeki Kak Ji. boleh datang ke studio boleh datang ya. ke studio. Lebih senang kita berbincang. Terima kasih untuk Fazal Latif. Satu-satunya bintang ratu vokal yang begitu dihormati, diminati. Ya, koleksi je umpayarnya
cukup-cukup hebat. Anda pastinya sentiasa memainkan lagu Fazil Latif Ya. menemani anda waktu malam. Tiap malam saya mainkan lagu Fazil Latif ya. Koleksi panjang. Baik, terima kasih Kak Jim. Terima kasih Fitri, terima kasih Fariha dan semua tim dan juga pendidik semua. Semoga sejahtera. All the best semuanya and stay safe. Okey, insya-Allah. Baik, insyaAllah. Okey, itu dia buat bicara dengan Fauzia Latif. Latif. Tadi ada pernah bertanya macam mana lagu apa sebenarnya? Macam mana? Saya punya yang mula ya. Okey. Andai sampainya waktu, aku harus tinggalkan. Andai sampainya waktu. Masa tu lagu kita Form 1. Puman Okey. tak, I baru dah jawab apa masa tu. Okey, kita berehat seketika. Kemudian nanti kita akan berbicara lebih serius berkenaan dengan RMK 12. Okey, lepas ini dia Mesyai. Merestui usaha kerajaan untuk merancang dan melaksanakan agenda pembangunan negara yang mampan, selaras dengan semangat keluarga Malaysia, meluluskan rancangan Malaysia ke-12 bagi tempoh 2021 hingga 2025. Rancangan Malaysia ke-12 merupakan pelan pembangunan menyeluruh bagi memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan dengan pengagihan peluang dan hasil yang lebih saksama. Bagi tujuan ini, 3 tema dan 4 pemakin dasar serta 14 pemacu perubahan diperkenalkan dalam RMK12. Selain itu juga, 4 matlamat serta 9 fokus utama menjadi teras kepada pelaksanaan pelan tersebut. Secara terperinci, saya ingin berkongsi beberapa matlamat utama dalam tempoh RMK ke-12. Pertama, pertumbuhan KDNK disasarkan pada kadar 4.5 sehingga 5.5% setahun dalam tempoh 2021-2025. Kedua, pendapatan isi rumah dianggarkan sebanyak kira-kira RM10,000 sebulan pada tahun 2025. Ketiga, jurang KDNK per kapita antara wilayah Tengah dan Sabah dikurangkan kepada 1:2.5, manakala bagi Sarawak dikurangkan kepada 1:1.2. Keempat, pengurangan intensiti pelepasan gas rumah kaca sebanyak 45% pada KDNK pada tahun 2030 dan berdasarkan intensif pelepasan pada tahun 2005 sejajar dengan Perjanjian Paris 2015. Baik, itu antara 4 matlamat utama yang diberikan sebagai dasar RMK ke-12 Malaysia Makmur, Inklusif dan Mampan. Itu dia dalam usaha untuk rancangkan ekonomi, memberi peluang pekerjaan kepada semua. Dan kita pun sedari bahawa dalam pandemik yang berlaku ini, ada kelompok M40 yang tergelincir ke B40. Ya. Jadi menyebabkan mereka ini terpaksa mendaki semula. Dan kita perlukan kepada platform yang mantap untuk membolehkan golongan ini kembali bermaya dalam aspek ekonomi. Baik, nanti kita bersama dengan Cik Muhammad Rizal Jaafar, Pengarah Eksekutif Dewan Perniagaan Melayu untuk berkongsi fikrah dan bagaimana melihat pembentangan ini sebagai satu lagi perkara yang amat penting untuk melangkah maju bersama dengan negara. Dan di samping itu juga kita ada individu yang pastinya sudah 33 tahun sebagai peneroka di Jalan Tok Pahan, Encik Razak Daud di Felda Jengka 24. Kita menyapa kedua-dua mereka. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Baik. Cik Rizal Jaafar, sebagai Pengarah Eksekutif Dewan Perniagaan Melayu, saya nak tanya, semalam bila kita dah mendengar RMK ke-12, pandangan Cik Rizal sendiri melihat 400 bilion ringgit telah diberikan sempena untuk pembangunan ekonomi negara ini dalam RMK ke-12. Baik, terima kasih. Sebelum saya pergi ke situ, mungkin saya boleh komen sikit. Ada 3, I think kita melihat daripada pembentangan RMK 12 semalam, ada 3 perkara yang saya fikir kita patut fahami dan kita patut hargailah. Yang pertama, bahawa merangka RMK rancangan Malaysia ini bukanlah perkara yang mudah.
Jadi dalam tempoh yang singkat, Perdana Menteri Ahmad Berhormat Perdana Menteri dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-9, telah berjaya kata orang melakar satu rancangan Malaysia yang agak komprehensif. Pada kami bukanlah sesuatu yang sempurna, tapi boleh dilakukan dalam masa yang singkat. Ini PM baru. Kemudian pada masa yang sama, RMK ke-12 ini pun sudah agak terlewat daripada dibentangkan. Dan yang ketiga, kita dah lalui 3 Perdana Menteri dalam RMK ke-11. Jadi untuk merangka RMK ke-12 ini bukanlah satu perkara yang penting, bukan perkara yang mudah. Dan kita juga berada dalam satu fasa pemulihan. Jadi untuk kita track antara satu fasa pemulihan dan satu fasa pembangunan. Jadi itu antara benda yang saya nampaklah. Jadi di peringkat usahawan, saya melihat bahawa memang tak banyak yang kata orang diperincikan semalam. Saya fikir yang perincian itu akan lebih diberikan pada pembentangan bajet 2022 pada penghujung bulan Oktober nantilah. Tapi yang kita nampak memanglah diberikan jaminan bahawa hak ke Bumi Putra itu akan dijaga dan diberikan perhatian yang sepenuhnya. Cuma ada satu peringkat yang saya nampak, ada satu pengumuman semalamlah, kenyataan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa memang mengakui bahawa ada jurang yang besar dari segi pendapatan masyarakat Cina dengan orang Melayu 4 kali ganda. Jadi kalau itu dia dijadikan satu landasan, saya yakin dan percaya bahawa sesuatu yang istimewa mesti dilakukan dalam RMK ke-12, khususnya dalam pembentangan bajet 2022 nanti. Itu mungkin awal saya lah. Jadi apa mungkin faktor pendorong ataupun yang mempercepatkan, katalis yang mempercepatkan untuk sampai ke arah itu? Tadi Cik Riza maklumkan bahawa terdapat pelbagai dasar sebelum ini kerana perubahan tapak kepimpinan. Jadi untuk memudahkan ia lancar dalam tempoh masa yang pendek dan panjang, apa katalis yang ada pembangkit ke arah mencapai matlamat yang kita perlu sasarkan itu? Ada 2 perkara yang saya mungkin boleh sentuh dekat sini. Pada saya yang penting sebab semalam pun disentuh, tapi saya fikir disentuh secara sekali lalu sahaja. Dalam RMK 11 memang disebut, banyak disebut tentang perkara ini. Pada saya 2 perkara yang penting adalah dari segi pendapatan. Kerana orang Melayu khususnya 60%, 6% orang Melayu bergantung, 80% daripada mereka amat bergantung kepada gaji. Dan gaji ini sekarang di Malaysia kita boleh dikatakan adalah antara yang terendah lah di kalangan negara ASEAN kita ni. Jadi apabila gaji rendah, kita tak ramai orang yang berniaga. 80% daripada orang Melayu amat bergantung kepada gaji, dan gaji rendah tidak ada ruang untuk mereka melabur, tak ada ruang untuk mereka menyimpan, membeli rumah dan sebagainya lah. Jadi kalau gaji ini mesti diberi perhatian yang serius lah. Bukan pasal gaji minima sangat, sebab gaji minima ni termaktub dalam undang-undang. Dan gaji minima ni sebenarnya dia bukan dia sekadar untuk get by saja, untuk meneruskan kehidupan. Tetapi yang lebih penting adalah kata orang dipanggil duit sara hidup lah, ataupun living wage. Dan itulah yang akan membolehkan rakyat kita, orang Melayu khususnya, dapat gaji yang boleh memberikan kesejahteraan kepada kehidupan mereka. Ada social protection, boleh membeli rumah, boleh memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak dan sebagainya. Saya rasa ini adalah perkara yang mesti difokuskan oleh kerajaan, dan ini adalah banyak input-input yang sebenarnya Dewan dan NGO-NGO yang bersama dengan Dewan boleh kongsikan bersama dengan kerajaan. Baik, bersama kita juga kita ada Encik Razak Daud. Sebelum ni kita banyak menyapa individu sebagai usahawan kan, peniaga dan sebagainya. Kita jarang menyapa peneroka. Sebelum kita pergi panjang, Cik Razak, saya nak tanya juga, dalam pandemik ini kan, bagaimana terkesannya para peneroka seperti Cik Razak sendiri? Ya, terima kasih. Jadi dari segi kesan daripada ekoran daripada pandemik 19 ni, jadi memang berlaku agak ketara lah. Dari segi pendapatan, pada mulanya pendapatan agak tidak begitu menggalakkan oleh kerana pandemik yang berlaku ini. Baik. Jadi bagaimana
keluarga seperti Cik Razak ni dibantu? Apa insentif yang diberikan? Okey, dan juga bantuan-bantuan. Kalau kita bebas sendiri memang susah, tapi bila mana hadir pihak berkuasa tempatan yang membantu, bagaimana dapat sikit lonjakan dan kelegaan ketika berdepan dengan detik kesukaran itu? Sewaktu pandemik kita mengalami pandemik, pihak kerajaan juga ada memberi sedikit bantuan kepada yang terkesan. Ada segi bakul makanan dan lain-lain perkara yang perlu diberi kepada para peneroka yang terkesan daripada pandemik yang berlaku ya. Baik, dan semalam juga RMK ke-12 juga ada mengatakan bahawa nanti pertanian secara berkelompok akan diberikan perhatian, terutamanya dalam pelaksanaan program pembangunan peneroka tanah rancangan Felda itu harus diusahakan sama sekali untuk meningkatkan pendapatan peneroka sendiri. Cik Razak melihat RMK ke-12 ini dalam membantu para peneroka bagaimana? Ya, memang kita mengharapkan daripada kerajaan seperti mana yang diumumkan dalam RM ke-12 ini, nampaknya kerajaan bersungguh-sungguh untuk membantu golongan-golongan yang terkesan, terutama pada peneroka untuk menaik taraf ekonomi dari segi beberapa perkara, iaitu memberi peluang dalam bidang pertanian, ternakan dan lain-lain program yang boleh menjana pendapatan selain pada hasil sawit yang telah yang sedia ada. Dan juga macam mana dari segi komuniti, mungkin Cik Razak terlibat juga dengan persatuan atau apa-apa untuk memastikan sentiasa kemas kini apa-apa maklumat terkini yang disampaikan oleh kerajaan supaya tak ada peneroka yang ketinggalan dalam memperolehi insentif ataupun perkongsian benda-benda baru yang membawa kepada kebaikan. Macam mana tu Cik Razak? Ya, memang ada. Memang saya terlibat secara langsung untuk dari segi bantuan kemanusiaan ataupun sewaktu pandemik. Dan rata-ratanya alhamdulillah kita boleh katakan 100% lah para peneroka mendapat manfaat daripada bantuan-bantuan yang disediakan oleh kerajaan dan pihak Felda sendiri. Cik Rizal? Ya. Okey. Kita melihat RMK ke-12 ni ada 4 matlamatnya yang cukup besar, kan? Tapi dalam tempoh 2021 hingga 2025, sekarang pun kita dah masuk ke bulan hampir dah masuk Oktober, kan? Jadi bagaimana melihat cabaran RMK ke-12 ini untuk kita mencapai matlamat dan 9 fokus utama yang diberikan itu? Ya, betul. Seperti yang saudari katakan tadi, bahawa kita pun sebenarnya dah berada hampir setahun dalam RMK ke-12. Dan kita ada review pada 2 tahun, mungkin dalam pertengahan RMK ke-12 itu akan ada review. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, di peringkat awalan ini lebih kepada proses pemulihan, business as usual, tetapi mesti ada satu dasar yang lebih jelas macam mana nak membantu orang-orang yang basically terkesan. Yang pada peringkat pada hemat saya, tentu yang terkesan adalah mereka yang berada dalam lingkungan B40, dan ramai sebenarnya yang berada di dalam M40 sekarang ini telah terjerumus ke dalam B40. Dan sebenarnya baru-baru ini saya dapat tahu ramai juga daripada T20 sendiri yang telah terjerumus ke dalam B40. Jadi mesti ada program-program yang khusus untuk membantu mereka menyelamatkan perniagaan mereka. Jadi di peringkat Dewan Perniagaan, kita memang ada menyediakan cadangan-cadangan untuk diberikan kepada kerajaan sebagai contoh menyediakan dana pulih PMKS Bumiputera sebanyak 20 bilion. Kita juga ada program Jana Bumiputera untuk membantu katakan mereka-mereka yang hilang pekerjaan untuk untuk berniaga. Pada masa yang sama kita juga sokong semalam disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri tentang Job Bank. Jadi kita rasa itu sangat penting kerana ramai sebenarnya sekarang ni yang tidak ada pekerjaan, yang kalau ada job guarantee daripada government akan membantu mereka. Dan akhir sekali saya nampak juga semalam ada disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri bagaimana nak mengekang pekerja asing ni. Jadi sebenarnya ada disebut semalam 15% pekerja asing ini akan dikurangkan, akan diberikan kepada warga tempatan. Jadi saya rasa ini ada antara langkah yang mesti diambil dan diambil secara segera. Dan yang akhir sekali saya nampak
ada juga diumumkan semalam tentang tadbir urus yang lebih baik, bagaimana nak mengekalkan amalan rasuah. Jadi ada dibentangkan oleh SPRM sebelum ni ataupun JIACC sebelum ini, National Anti-Corruption Plan. Saya rasa itu mesti disokong dan kata orang dikuatkuasakan supaya apa yang kita laksanakan ni tak bocor, tak tiris, kata orang diterjemah menjadi hasil yang lebih baik untuk RMK 12. Baik, terima kasih kepada Cik Muhammad Rizal Jaafar, Pengarah Eksekutif Dewan Perniagaan Melayu, dan kepada Cik Razak Daud, Teroka Felda Darjah ke-24 Jalan Tun Pahang yang berkongsi fikrah dan pengalaman. Moga-moga kalau ikutkan panjang lagi kita perlukan diskusi ini. Namun masih ada berat. Tapi kita nampak arah tujuannya dalam usaha untuk melonjakkan kembali pendapatan dan ekonomi yang stabil. Ya, insya-Allah. Baik. Okey. Kita harapkan juga banyak program-program lain yang akan terus dilakukan untuk rakyat kan, untuk kita boleh pusing balik duit. Sebab macam tadi Cik Rizal cakap, masalahnya kalau kita tak ada gaji yang betul-betul ni kan, nak pusing tu susah. Boleh pasaran orang tak berbelanja, jadi tak rancaklah setengah sektor itu. Moga-moga ada benda baiklah, berita baik yang dapat menggembirakan rakyat yang dapat diberikan. Menjelang kita pun menantikan 2-3 minggu lagi mungkin pengumuman untuk rentas negeri, bila nanti dah kembali hidup agak normal macam ni, barangkali banyak lagi industri yang bakal dibuka. Baik, kita berehat seketika. Sekembali nanti berkenaan dengan inspirasi kempen Wow You 3 Million bersama dengan anda, dan banyak lagi pengisian nanti. Baik, semua selepas ini. Kembali semula dalam Malaysia hari ini. Baik, kita teruskan. Ini berkenaan dengan inspirasi kempen Wow You 3 Million. Ini kisahnya, pasangan suami isteri ini adalah pengguna setia Wow. Katanya sejak beli barang-barang ni telah mengubah kehidupan mereka. Jadi kita nak bersama dengan mereka, iaitu Cik Syahrul Muhammad Saleh dan juga Puan Mazni Muhammad Ajazi. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Okey. Sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Okey. Nak tanya ni, kabarnya kalian adalah pasangan suami isteri yang setia membeli barangan di Wow. Jadi macam mana? Boleh ceritakan sikit macam mana mula kalian berdua jatuh cinta membeli barangan di Wow ni? Mula tertarik dengan Wow ni bila start MCO tahun lepas, lockdown. So duduk di rumah kan. So jadi tengok workshop, banyak barang-barang tu yang tertarik. Jadi saya mula start beli dengan bantal alchemy dulu. Lepas tu dia mulalah. Dia mula start dah beli satu. Yang kedua saya tengok skirt daripada Simply Bella tu. Beli kat wife. Bagi dia pakai. Ini video anak saya. Lepas tu start lah beli macam-macam barang. Maknanya duduk di rumah, sambil-sambil duduk tu tengok Wow Shop, belilah ya. Ini selalunya belikan untuk isteri atau isteri yang minta? Dia tak minta, tapi saya rasa benda tu satu keperluan. Contoh macam vacuum tu, selalu guna vacuum yang wire tu. Jadi dia hari-hari vacuum nak guna. Jadi saya fikir nak senang tu dia, saya belilah. Puan Mazi beruntung dapat suami Cik Syahrul belikan barang-barang dapat sikit. Betul tak? Ya. Okey. Betul. Sejak membeli barangan di Wow Shop ini, bagaimana mengubah kehidupan kalian? Sebenarnya banyak barang yang saya beli daripada Wow Shop ni, saya puas hatilah dengan kualiti barang dia, dan pada masa yang sama banyak barang yang saya tak ada je saya beli situ. Kebanyakan barang ni boleh guna ramai, satu keluarga boleh guna. Alhamdulillah, kira bagus sangatlah. Dengan yang last kali saya beli ni set Simplicity makeup untuk hantaran anak saya beli. Daripada Wow Shop kat saya beli. Semua dekat Wow Shop Ya? Semua dekat Wow Shop kebanyakan kat Wow Shop. Kebanyakan. Puan Mazni, bila dah pakai barangan dekat Wow Shop ni kan, jadi apa yang memudahkan tugas harian sebagai isteri di rumah? Sebagai suri rumah tangga ke, dengan anak-anak semuanya, puas hati tak? Hantar barang cepat ke tak? Ya. Memang barang ini memang betul-betul keperluan lah yang suami beli tu. Memang memudahkan saya buat kerja harian lah. Okey. Seperti vacuum.
Dapur. Dah tukar baru lah kiranya dapur beli kat Dapur tu workshop. rosak yang lama tu saya beli yang baru ikut workshop. Beli satu yang besar tu 2 penundu tu dapat satu free. Banyaklah. Ada banyak free gift kan? Free Ya. gift. Free gift tu banyak. Memang saya suka. Itu yang suka tu. Baik, mungkin sedikitlah Cik Syarul dan juga Puan Mazni kan, pada mereka yang mungkin lagi masih belum lagi beli barang dekat workshop ni. Apa yang nak dikabarkan kepada mereka? Pada saya sebenarnya beli di workshop ni amat mudah. Tambah-tambah masa pandemik ni, jadi kita tengok kat TV, pengacara tu tunjuk cara nak guna pakai, cara yang mudah dan kualiti pun dia ada warranty dan sebagainya. Servis daripada workshop pun bagus, baik, boleh beli sama ada COD ataupun bayar pakai kredit dan tunai. Tu nak order pun senang, pakai telefon je ataupun nak online boleh ataupun call. Tu memang saya rasa mudahlah dengan wow ni. Keluarga saya keluarga workshop lah kira. Keluarga dah wow. Baik, terima kasih Cik Syarul dan Puan Mazni. Sama-sama. Ya, terima kasih atas perkongsian tu. Okey, mungkin siapa-siapa yang tercari cari vacuum ke penyedot hampa gas mudah alih Wow Shop kan ada. Jadi produk terbaru yang dijual di Wow Shop seperti Wow U3 Million Perry Smith Cordless Handheld Vacuum Sonic Pro X1. Ambil kau. Mengemas rumah jadi lebih mudah dan wow serta lebih selamat. Tanpa wayar. Yang penting harga yang sangat wow dan ada hadiah tambahan percuma. Ini yang suka ni. Nak tahu lebih lanjut, tonton Wow Shop selepas siaran MHI ini. Okey. Bolehlah nanti talian bebas pun telah kita warakan juga laman sesawangnya www.wowshop.com.my. Baik, sebelah sini kita nak bersama dengan Factory Yahya. Harumnya bau Factory Yahya. Wangian apa dah tu? Rambut kaki memang harum saya. Okey, nak tanya dengan anda, kenal tak Cik Iqbal? Siapa tak kenal Cik Iqbal? Okey, Cik Iqbal mempunyai ataupun merupakan pengumpul minyak wangi lebih 50 jenama antarabangsa dan juga telah pun melabur wang ringgit membeli koleksi minyak wangi. Apa inspirasi menghasilkan minyak wangi IBA ini? Akan bersama dengan beliau. Jadi, kita akan bersama dengan Cik Iqbal untuk berkongsi sesuatu yang menarik. Pengasas IBA Perfume, Ahmad Iqbal Zulkifli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, nampak menyerlah sekali ya warna Iqbal hari ini. Baik, pastinya ramai dah pun tahu Iqbal sekarang ni memang namanya meletup sensasi semua kan. Dan tapi jangan lupa kepada produk utama Iqbal yang sememangnya menawan hati pengguna. Jadi macam mana bermula usaha Iqbal untuk mengumpul sesuatu yang bermakna ini? Sebab yang dipilih bukan yang biasa-biasa tapi yang berkualiti antarabangsa yang diiktiraf Iqbal. Alhamdulillah. Okey. Mungkin tidak ramai yang tahu saya sebenarnya berniaga adalah bisnes saya adalah yang utama adalah minyak wangi IBA. Itu adalah brand saya. Jadi begini, waktu saya dulu saya pernah bekerja sebagai pembasuh pinggan. Dan saya dari situ saya dah minat mengumpul minyak wangi dan saya beli minyak wangi berharga RM500. Pada pertamanya sangat berat untuk saya mengumpulkan minyak wangi sebegitu dan sehinggalah sekarang saya berjaya mengumpulkan lebih daripada 50 jenama minyak wangi jenama antarabangsa yang mana setiap botol itu saya beli dengan nilai harga RM2,000 ke RM3,000 sebotol. Jadi saya dah laburkan lebih daripada RM50,000. Jadi bila orang tanya, adakah ini suatu hobi semata-mata? Tapi bagi saya ia adalah tanggungjawab saya apabila ingin mengeluarkan minyak wangi jenama yang hebat juga. Saya kira saya perlu belajar dan kalau ikutkan sekarang saya patut berada di France selama 3 bulan untuk belajar tentang minyak wangi. Jadi alhamdulillah IBA Perfume ini tidak mempunyai ejen ataupun stokis kerana ia adalah minyak wangi yang eksklusif, tidak sama dengan yang lain dan satu-satunya di Asia tidak sama dengan bawaan yang lain. Dan saya juga telah pergi ke banyak buah negara untuk belajar juga mendalami sedikit tentang minyak wangi, antaranya ke Dubai, ke Shanghai, ke Singapura, ke Thailand, Indonesia, Arab. Banyak negara saya pergi, saya kira lebih 15 buah negara untuk belajar juga tentang minyak wangi. Jadi terhasillah IBA Perfume yang mana tuan-puan kalau nak minyak wangi yang sangat special hari ini, kita tak ada ejen dan juga tak ada stokis. Jadi tuan-puan ambil gambar nombor telefon saya dan WhatsApp saja, jangan call. Di nombor 012-733-4444. Dan kepada 50 orang yang terawal sahaja, minta maaf,
hanya ada 50 orang terawal saja akan dapat hadiah sebanyak 6 hadiah kepada seorang pembeli. Maksudnya kalau beli satu set, tuan-puan akan dapat 6 hadiah laundry bag yang sangat special untuk hari ini saja. Jadi ambil gambar poster ini dan saya akan jelaskan tentang harganya. Ianya tidak pening, tidak hapak, tahan lama dan sudah semestinya boleh dibawakan untuk solat. Sebab saya juga mempunyai alergi pada bau. Jadi tuan-puan, yang biru ni selalunya orang ambil untuk lelaki. Dan bagus dia puan yang mempunyai suami yang merokok, cuba pakai yang ini, dia blend dengan bau badan itu, menghapuskan bau yang sangat panas kan. Jadi begini, tuan-puan, jika dengan harga 170, tuan-puan akan dapat satu kotak, dalam kotak hitam ini terdapat 2 botol minyak wangi, satu untuk lelaki dan satu untuk wanita. Dan berkandungan 50 ml EDP, boleh digunakan untuk solat. Jadi tuan-puan akan dapat kesemua yang ada di depan kita, termasuklah hadiah yang saya pegang ini. Okey, 6 hadiah yang sangat banyak. Beg ini saya akan berikan jika beli satu set, tuan-puan akan dapat 6 hadiah. Okey, saya tunjukkan. 1, 2, 3, 4, 5, makin besar, dan 6 hadiah. Ini sangat besar. Hadiah ni sangat besar, boleh digunakan untuk letakkan kain basahan ke, nak letak barang-barang ke, boleh. Jadi tuan-puan kena cepat WhatsApp saja, bagi tahu saja nak satu set atau 2 set. Kalau 2 set bermakna tuan-puan akan dapat 12 hadiah. Jadi dengan harga 170, tuan-puan akan dapat 2 botol minyak wangi, satu untuk lelaki dan satu untuk wanita. Dan juga hadiah sebanyak 6 hadiah ini. Kalau beli 2 set bermakna akan dapat 12 hadiah. Jadi baguslah untuk bagi hadiah, hantaran dan juga hadiah hari jadi Iqbal, kepada untuk yang kita penonton Indonesia ada tak sebarang promosi khas hari ini, Iqbal? Khas untuk penonton Indonesia hari ini, ada tak hadiah special? Hadiah specialnya adalah 6 hadiah yang ini. Selalunya saya tak bagi. Jadi tuan-puan akan dapat kotak ini juga sebagai hadiah. Dan kepada yang beli, saya nak bagi hadiah lebih lagi sebenarnya nanti. Dan kepada yang beli hari ini, ada sesuatu yang saya ingin sampaikan di Instagram saya. Kepada yang beli, yang terawal buat pembayaran, tuan-puan akan dapat 6 hadiah dan sangat lumayan. Saya akan umumkan di Instagram saya. Jadi kena beli, dapatkan segera sebab kita tak ada ejen dan juga tak ada stokis. Yang penting, untuk menghasilkan satu jenis bawang ini memerlukan lebih daripada 200 campuran dari tumbuh-tumbuhan. Dan insya-Allah saya akan sebarkan video saya bagaimana saya belajar tentang minyak wangi. Dan saya sendiri pun ada juga rasa tidak puas hati bagaimana dari segi botolnya saya nak lebih cantik lagi suatu hari nanti, kotaknya semua saya nak lebih baik lagi. Sebab saya juga belajar, mendalami. Baik. Dan yang lebih penting adalah saya mahu lakukannya sehabis baik saya. Jadi tuan-puan ambil gambar di skrin TV dan terus WhatsApp saja bagi tahu nak berapa set. Termasuk Sabah Sarawak dengan harga RM170 saja. InsyaAllah. Okay. Terima kasih untuk Iqbal berkongsi dengan penuh semangat dan ceria untuk Iba Perfume, pastinya memukau hati anda. Kita akan jumpa lagi nanti untuk berkongsi lebih banyak intipati di sebalik perkongsian ini. Dan nanti kita akan berbincang pula tentang sesuatu yang penting, Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra untuk membina jiwa dan bagaimana untuk anda infak demi kebaikan ummah. Seperti ini, di MHI. Baik, kita nak teruskan MHI ini. Ini berkenaan dengan ganjaran 1000 tahun. Nak tahu lebih lanjut? Kita saksikan ini terlebih dahulu. 1.6 juta ringgit diperlukan segera bagi pembelian tanah Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra atau MTS FAZ. Gandakan rezeki dan pahala anda dengan berinfak untuk MTS FAZ sekarang. Baik, itu dia. Dan kita nak teruskan bersama dengan Ustaz Hanafiah Malik, merupakan wakil Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum. Sekarang Ustaz. Tak dengar Ustaz audionya. Assalamualaikum Fariha, Waalaikumsalam sihat? warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sihat Ustaz saya Ustaz. Alhamdulillah sihat. Ustaz, ni orang nak tanya ni apa ganjaran 1000 tahun ni? Mungkin Ustaz boleh kongsikan terlebih dahulu berkenaan dengan ganjaran 1000 tahun ni. Alhamdulillah. Penonton, bila kita sebut ganjaran 1000 tahun, itu adalah umpama kita bersedekah.
bersedekah jalan fisabilillah. Dan ketika bersedekah itu, kita bangun pula sebuah sekolah, dan sekolah itu mengajar, melahirkan ramai hafiz-hafiz Al-Quran yang kemudiannya keluar berdakwah, mengajar agama, dan selama mana ilmu itu berkembang melalui infak yang kita pernah infakkan pada hari ini, pahalanya berpanjangan, mungkin lebih daripada 1000 tahun. Kerana itu jadilah orang yang suka bersedekah. Orang sedekah dia dapat pahala. Orang mengaji Quran, selama mana bangunan Mahat Tafisain Fatimah Az-Zahra ni ada, selama tu dia dapat pahala. Cikgu mengajar, dia dapat pahala. Orang mengaji Al-Quran dapat pahala. Orang hafal Quran, dia dapat pahala. Dan selama mana para lulusan daripada Mahat Tafisain Fatimah Az-Zahra ni keluar berdakwah pada non-Muslim, orang yang bukan Islam tu masuk Islam, dia dapat pahala. Pahala berpanjangan walaupun kita telah meninggal dunia. Wallahu alam. InsyaAllah. Baik. Dan mungkin Ustaz boleh kongsikan juga latar belakang Mahat Tahfiz yang bakal dibina ini, Ustaz. Saya nak kongsikan bahawa Mahat Tahfiz Sain Fatimah Az-Zahra ni telah beroperasi selama 10 tahun dan menyewa 10 bangunan, 10 untuk kelas. Dan kemudiannya pelajar-pelajar yang belajar di situ seramai 330 orang. Mahat Tahfiz Fatimah Sain Fatimah Az-Zahra ni, dia dapat keputusan yang cemerlang setiap tahun. Ramai pelajar-pelajar dia dapat lulusan, boleh masuk ke SEM Ulul Albab dan pusat-pusat pengajian tinggi yang lain. Dan Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan, apa yang nak kongsikan lagi, kita dapat keputusan 90% muntas daripada bahagian naziran. Dan Masya Allah, mereka ni mampu menghafal Quran ketika umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, ketika remaja ketika ini sibuk dengan media sosial dan masalah-masalah sosial yang lain. Alhamdulillah, dan ramai nak masuk ke tempat ni, cuma terpaksalah sebab bangunan kecil. Jadi disebabkan itulah pengurusan minta kita carikan dana sebanyak 5 juta ringgit untuk pembelian tanah untuk membangun satu kompleks sekolah rendah, sekolah menengah, masjid, padang dan juga makmal. Untuk ini kami memerlukan 5 juta ringgit. Setakat ni kami dapat 4.4 juta. Kami perlukan 1.6 juta lagi. 3.6 juta, kami perlukan 1.4 juta lagi. Wallahu a'lam. Maknanya dah lagi 1.4 juta lagi. Tempoh masa tu Ustaz untuk mencukupkan 5 juta tu bagaimana? Kalau boleh sebelum bulan 10 ni lah. Kami berharap sangat. Saya merayu pada rakyat Malaysia, telah sampai berita ni ke telinga anda, ke rumah anda. Pujuk hati kita tak banyak, sedikit. Tak banyak, sedikit. Ini adalah sumbangan kita, saham akhirat. Hari ini ramai orang main saham untuk jadi kaya. Tapi kenapa kita tidak pilih untuk kaya di sini dan di sana? Siapa yang bersedekah di sini, Allah janji tidak akan miskin orang bersedekah. 1 biji benih kita tanam dapat 7 tangkai dan setiap tangkai ada 100. Makna 700. Satu sedekah digandakan ber 700. Yang nombor 2 dia, orang yang bersedekah di sini akan senang di sana. Lapang di alam barzah, tenang. Kalau dia sembunyikan sedekah, sesenyap dia sedekah, dia dapat layanan VVIP. InsyaAllah. Di bawah naungan arasy Allah, dekat pada masyar sebelum masuk syurga Allah Ta'ala. Kita ada QR code ni, tuan-tuan tolong scan dekat sini, snap gambar, dan kemudiannya tuan-tuan boleh menyumbang secara berterusan ataupun secara infak setiap bulanan. Wallahu a'lam. Ustaz, mungkin ini antara QR code yang kita kongsikan kan, tapi mungkin ada nanti ramai yang nak mentelefon, nak tanya macam mana lagi boleh membantu lebih banyak. Kalau yang nak bagi sumbangan yang banyak boleh hubungi 019-666-6114 ataupun terus direct line 0361774315 dan tuan-tuan bolehlah screenshot, tangkap gambar ni, bila-bila masa ada lapang dapat gaji ke nanti bolehlah transfer duit ke dalam akaun bank ataupun QR code ni. Wallahu a'lam. Kita perlukan lagi untuk bulan 10 ni Ustaz. Ustaz, sedikitlah Ustaz kepada mereka ni dalam 20 saat ni. Ustaz, apa yang Ustaz cakapkan kepada mereka untuk sama-sama berinfak? Sedekah ni jalan paling mudah untuk ke syurga. Orang yang dah meninggal dunia pun minta pada Allah, ya Allah, hidupkan kami kembali. Kami ingin bersedekah. Surah Al-Munafikun ayat 10. Sebab sedekah amalan dia umpama 1000 tahun. Mungkin lebih daripada itu.
jalan paling mudah untuk ke syurga, bersedekahlah bersama Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Hanafiah Malik, merupakan wakil Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra. Moga-moga apa yang kita kongsikan hari ini dapatlah juga menyentuh hati kita untuk sama-sama kita membantu membina Mahat Tafiz ini, insya-Allah. Terima kasih kembali Ustaz ya. Sama-sama. Baik. Terima kasih juga kepada penonton Malaysia. Hari ini kita telah pun sampai di penghujung rancangan. Tuan Haji Fatri, Ya. esok kita ada apa Tuan Haji? Silakan duduk. Esok kita ada tajuk apa Tuan Haji? Itulah dia. Tadi tiba terkejut dengan pertanyaan. Esok kita ada ni, Hari Jantung Sedunia. Sebab Macam mana? sebut tentang Oktober je memang jantung. Ya. Ini kita kena bagi makan pada semua perkara, minda, jiwa dan juga si jantung hati ni. Wow, pemakanan Berapa sihat bacaan juga. terkini kolesterol? Saya dah lama tak cek. Kena buat ya, lipid profile kita panggil. Baik, doktor. Baik. Kita jumpa esok. Hari Jantung Sedunia, pastinya banyak pengisian yang penting untuk kita semua mengetahui kesihatan kita sendiri. Terutama jantung ni kan kita punya enjin utama kita. Ya, kita tidur, kita buat apa, dia tetap bekerja untuk kita. Jaga jantung anda, jumpa lagi esok. MHI. Jaga diri.